Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Selamat malam kepada sidang penonton, pendengar program khas kita Cedok Ilmu dalam page wakaf ataupun page zakat Majlis Agama Islam Perak Darul Tuan. Bersama dengan saya Ustaz Abdul Jabbar. Jadi mudah-mudahannya perkongsian kita pada setiap minggu ini akan memberikan manfaat, dan please share serabai mungkin, sebanyak mungkin grup-grup yang anda kenal. Kalau boleh tekan share, button share itu pada grup surau, musalla, masjid, community, orang kampung, alumni dan sebagainya. Mudah-mudahan perkongsian ini ada manfaatnya, kerana malam ini insya-Allah saya akan kongsikan satu tajuk berkaitan dengan khurafat. Berkaitan dengan apa tuan-tuan? Khurafat. Tajuk yang jarang saya sentuh sebenarnya, tapi saya nak sentuhkan juga melihat perkembangan yang sangat menjengkelkan yang berlaku, masih lagi berlaku sebahagian daripada orang-orang Muslim, ma'al-asaf syadid, unfortunately masih berlaku di kalangan orang Melayu kita. Ini khurafat-khurafat ni kita cuba rungkaikan, dan jika ada persoalan yang berkaitan dengan khurafat dan tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan boleh tanya, boleh masuk dalam ruangan komen kalau ada sebarang persoalan ataupun barangkali perkongsian pengalaman. Dan mungkin sebahagian daripada yang berada di sini adalah pengamal perubatan, dan mungkin dia sendiri menjalani kehidupan yang cukup mencabar apabila terkena hasad manusia dan sebagainya. Para hadirin yang rahmati Allah, apakah itu khurafat? Jadi dalam tempoh setengah jam ini saya akan rungkaikan dulu apa maksud khurafat, kemudian contoh-contoh khurafat dulu dan juga terkini dalam bentuk moden pada hari ini. Kemudiannya mungkin saya akan selitkan juga dengan tajuk yang berkaitan dengan sihir, dan juga yang paling kita bimbang adalah syirik, yang boleh membawa kepada syirik. Dan akhirnya kita akan berkongsi dengan tuan-tuan buku yang berkaitan dengan doa-doa pendinding yang saya telah kumpulkan daripada buku ini, insya-Allah menjadi hadiah sebenarnya kepada para jemaah yang pergi melakukan haji dan umrah. Saya kirimkan sebagai satu doa kepada mereka. Tajuk ini doa poket doa poket untuk haji dan umrah, tapi sebenarnya diselitkan juga dengan doa-doa yang maksurat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara doa-doa maksurat yang boleh masuk dalam poket saja, yang kita boleh amalkan sebagai branding. Saya akan kongsikan beberapa doa insya-Allah untuk kita amalkan seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Boleh. Jadi suara saya macam mana? Clear tak clear? Suara saya ya. Jadi insya-Allah para hadirin yang dirahmati Allah, khurafat ni apa dia? Kalau kita tengok khurafat ni, dia jadi buah mulut, ataupun dalam bahasa kita hari ini percakapan yang sinonim dengan alam Melayu. Dia akan kata benda-benda yang tahyul. Selain daripada perkataan khurafat, dia juga panggil tahyul ataupun panggil benda karut-marut. Itu khurafat dalam definisi orang kita lah, dekat dengan perkataan itu. Tapi sebenarnya khurafah ini kalau diambil daripada bahasa Arab, ia adalah nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pernah beberapa hadis yang menyebut tentang atadruna mal khurafah. Okey, ada ditanya kepada Nabi SAW, apakah kamu tahu tentang khurafah? Jadi khurafah ni kalau ikut asalnya mengikut al-hadis, ada yang mengatakan ia nama para sahabat, nama sahabat Nabi SAW. Salah seorangnya adalah khurafah, yang dia ni terperangkap sesat masuk ke dalam alam jin. Ini satu pandangan, walaupun sana ada qila wa qal dalam masalah kupasan al-hadis tentang masalah itu. Cuma saya tak nak terlalu detail tentang masalah itu, periwayatan itu. Cuma apa yang boleh saya kongsikan, ini sebenarnya adalah nama sahabat Nabi SAW. Ada satu hadis saya nak kongsikan. Atadruna ma khurafah? Inna khurafah kana rajulan salihan min udhrati usrati al-jin fil jahiliyah famakatha fihinna tawilan thumma raddu ila al-insan fakana yahdithu an-nas bima ra'a fihim min a'ajib faqala an-nas hadith khurafah hadha ajru turuq wa sihah. Ada beberapa hadis lah yang menyatakan tentang khurafah, iaitu khurafah ini adalah pada zaman jahiliyah. Dia bukan sahabat Nabi, saya betulkan perkataan itu, dia bukan sahabat Nabi. Nabi yang menceritakan khurafah ni dia wujud pada zaman jahiliyah. Nabi ceritakan, dan dia seorang yang lelaki yang saleh, orang yang baik, yang pernah satu ketika dia tersesat, dia masuk ke dalam keluarga jin. Dia sesat masuk dalam keluarga jin, dan dia duduk dalam keluarga jin itu dalam tempoh yang agak lama. Kemudian dia bebas. Dia bebas daripada keluarga jin, dia boleh lari. Kalau bahasa kita hari ni, kita kata masuk alam bunian lah. Itu orang Melayu kita suka gunakan perkataan itu. Dan ianya terjadi pada salah seorang hiker, seorang climber yang pergi ke Gopeng, di satu pegunungan di Gopeng itu. Dia naik dan dia hilang. Dan ada kemungkinan kisah-kisah seperti ini berlaku, daripada zaman dulu pun sebelum Nabi pernah ceritakan. Ianya berlaku kembali pada zaman kita. Jadi khurafah ini, dia masuk ke alam jin dan dia sesat, kemudian dia minta bebas dan dia bebas daripada alam jin. Kemudian diceritakan apa yang berlaku sepanjang kehilangan dia ketika mana berada di alam jin. Ini diceritakanlah hadis Nabi SAW. Dalam hadis ini sebahagian ahli riwayat mengatakan, antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, ajwadut turuq wa asahhuha, antara tariq ataupun hadis yang agak popular. Saya tak tahu, saya ni tak dengar suara saya. Okey, clear tak suara saya? Sebelum saya sambung lagi, clear tak dengar? Minta komen dulu. Suara kurang jelas Okey, minta komen dulu sebelum saya sambung. Sebelum saya boleh betulkan sikit kalau mana saya boleh betul Okey, ini amatur je. Okey. Baik tuan-tuan clear Macam mana suara ke tak okey? Okey ke tak okey suara saya sebelum saya mulakan? Jadi itu khurafah. Okey dah Jadi khurafah ni para hadirin yang dirahmati Allah. Clear Okey, alhamdulillah. Asal usulnya dia adalah orang yang Nabi pernah ceritakan. Dia bukan sahabat Nabi. Saya betulkan balik kenyataan saya tu. Dia ni hidup pada zaman jahiliah dan masuk ke alam jin. Baik, itu asal usul khurafah. Tapi kenapa orang Melayu ambil perkataan khurafat? Perkataan khurafat tu ataupun khurafat. Kau ni jangan buat khurafat. Apa yang kita fahami khurafat yang diartikan dalam bahasa Melayu? Khurafat yang kita banyak sinonim dengan orang Melayu, dia adalah tahyul, ataupun perbuatan, perkataan ataupun tindakan yang tahyul, yang karut marut, yang tidak pernah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah ajar. Apa dia? Antaranya kalau di zaman Nabi SAW itu, karut marut ini banyak datang daripada orang ahli tilik, ataupun kita kata ahli ahli nujum. Itu di zaman Nabi SAW. Ataupun sahir, ahli sihir. Ahli sihir lebih berat lagi daripada arrafan, ataupun orang yang tilik nasib, menilik nasib. Itu dia. Kerana Nabi SAW pada zaman Nabi kata, Nabi beri amaran kepada orang yang
sukakan kepada perkara khurafat ini, ya, dengan mengatakan siapa yang kalau ada biawak masuk ke, biawak padang pasir masuk dalam rumah ke, ataupun bila berjalan ada burung melintasi jalan kita, itu nescaya ada petanda yang tidak baik di hadapan. So patah balik, jangan berjalan. Ini telah diberikan amaran. Khurafat-khurafat seperti ini, tahyul mahyul seperti ini, diberikan amaran oleh Nabi SAW. Nabi kata, man ata arrafan, ya, fasalahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salah 40 yawman, atau kama qala Rasul. Barang siapa yang mendatangi arrafan, tilik nasib, penilik nasib, kemudian dia minta satu masalah untuk diselesaikan, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh penilik itu. Dia kata, oh betul, saya pegang. Oh kalau macam tu, kalau ada benda lalu depan rumah saya, so saya tak boleh keluar, so saya duduk rumah. Dia membenarkan perkara itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salatnya selama 40 hari. Ya, Allah tak terima salat orang yang mendatangi arrafan, yang mendatangi penilik nasib, yang mendatangi ahli karut marut, yang mendatangi ahli khurafat selama 40 tahun. Para hadirin yang dirahmati Allah, satu perkara yang cukup besar, yang cukup berbahaya, yang mesti kita tinggalkan sama sekali. Amalan-amalan khurafah, ya, termasuk tilik nasib tadi saya masukkan, termasuk juga ahli nujum, ahli sahir dan sebagainya. Tak boleh sama sekali kita membenarkan. Ya, kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanya soalan di situ, mungkin yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Begitu juga Nabi SAW tidak membenarkan kita mendatangi bomoh, ya, mendatangi bomoh. Ini di zaman Nabi. Apa yang berlaku di zaman Nabi, bentuknya mungkin yang kita sedia maklum, tapi di moden ni, zaman moden, ada bentuk khurafat yang lain, saya akan sentuhkan nanti. Nabi kata, barang siapa yang mendatangi bomoh, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi bomoh, fasaddaqahu bima yaqulu, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh bomoh itu tadi, faqad kafar, maka dia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada para nabi, iaitu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kafar bima unzila ala Muhammad, dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, clear ya? So para hadirin yang dirahmati Allah, ini dah berlaku di zaman Nabi, dan bentuk-bentuk tahyul ataupun karut marut khurafat yang berlaku di zaman Nabi itu bentuknya begitu. Hari ini tuan-tuan, ada juga unsur-unsur itu. Bila kita ada masalah apa-apa, ya, kita tidak balik kepada Quran Sunnah, tapi orang bagi tahu, kamu ada, kalau nak buat bisnes, nak majukan bisnes kamu, kena pakai, orang kata apa, dia panggil banyaklah istilahnya, ya, ayat-ayat power, dia kata ayatnya ayat power. Kemudian dilakarkanlah dengan lakaran-lakaran yang macam-macam, ya. Sebenarnya lakaran-lakaran itu adalah azimat, dibacakan dengan cara yang tak betul, dengan cara yang melanggar sama sekali perintah Allah dan Rasul. Kemudian dengan macam-macam cara lah, kadang tu dengan memuja, dan memuja syaitan dan jin sebagainya, menggunakan khadam dan sebagainya, ya. Kemudian dibacakan pada kertas, kemudian dikatakan siapa nak bisnes ni maju, ya, ambil ni, beli dengan harga sekian-sekian, nanti majulah kedai. Jadi kalau tidak ada kekuatan ataupun kefahaman atau akidah yang kuat, kita mudah saja terjebak dengan perkara-perkara yang disebutkan sebagai khurafah. Yang paling bimbang, atas sikit daripada khurafat, para hadirin, atas sikit daripada khurafat, dia boleh, kalau kita percaya, kalau sekadar kita, oh dia ni hebat, percaya takat tu, dia khurafat ya. Yang paling bimbang, kita menggunakan sihir, ataupun kita tak maju-maju juga, guna macam tu tadi, azimat apa semua tadi, tangkal, menangkal,
Yang Nabi kata jangan sekali-sekali man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai tamimah. Tamimah ni ikat gelang lah. Gelang tu unsurnya supaya orang itu tak kena musibah, tapi gelang itu dilarang sama sekali oleh baginda Nabi SAW. Ya, nanti saya akan sebutkan macam mana cara yang Nabi ajar. Yang tangkal-tangkal ni dengan puja itu, puja ni, menggunakan khadam itu, menggunakan khadam ini, menggunakan guna-guna ayat pelaris, semuanya tak dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata faqad asyrak, itu semua adalah syirik. Percaya sekadar percaya khurafat, tapi kalau dia menggunakannya, dia sudah menjadi syirik. Dia guna apa? Dia guna sihir. Dia guna guna-guna saya sebutkan tadi, ayat pelaris. Dia percaya ada sesuatu yang lain memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah, maka itu jatuh syirik. Ini yang sangat bimbang, masih lagi berlaku di kalangan orang-orang Melayu kita, orang-orang Islam, khususnya di negeri yang kita tercinta, negeri yang kita sayangi ini, iaitu negeri Perak Darul Ridwan. Jadi para hadirin rahmatullah, jauhkan semua benda ini, jauhkan. Sebab itu para hadirin, kongsikan perkongsian saya ni, mengajak kita semua menjauhkan perkara-perkara tahyul mahyul yang seumpamanya ni. Ada juga yang saya dengar baru-baru ini, ya, bukan baru jugalah, sebelum-sebelum ini, selain orang guna tangkal, guna ayat pelaris, guna azimat itu dan ini, hari ni moden punya, dia guna taruh duit pun ada. Tujuannya duit tu nak tarik duit. Letak duit, tarik duit pun ada juga. Letak ringgit pun ada, ya, dia bacalah pada ringgit dia tu supaya menarik duit yang lain, letak dalam dompet dia. Itu juga khurafat, ya. Menggunakan duit shilling, ada juga menggunakan duit shilling. Ini paling banyak yang saya perhatikan. Shilling biasa macam ni, shilling biasa, kemudian dibacakan macam-macam, diletakkan di kedai, sama ada dia nak lariskan kedai dia ataupun nak jatuhkan kedai orang. Ini pun tak kena ya, pasal hasad dengki, nak menjatuhkan kedai orang. Letakkan syilik-syilik, shilling yang seperti ini, yang dibaca, yang dijampi serapah, yang digunakan perbemohan dan sebagainya. Semua ini bukan lagi khurafat, dia sudah menjadi sihir, dan dia juga menjadi syirik, ya. Dan syirik ini jelas, kata Nabi SAW, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhlah daripada 7 dosa-dosa besar, di antaranya syirik. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini dia. Yang dah berat sikit lah bila saya sebut tentang syirik ni, dia berat. Antara khurafat yang dulunya pernah diamalkan, ya, oleh dululah nenek moyang kita, diorang duk amal dengan sangkaan-sangkaan yang kononnya baiklah, ya. Antaranya kalau nak hilang, nak jauh daripada musibah, penindingnya mandi pada bulan Safar, kena mandi. Ada bagi dipanggil mandi Safar. Mandi Safar itu dulu-dulu, dan ramailah tok guru kita sebut tentang tak boleh. Itu semua unsur khurafat, ada kepercayaan, ya. Tak boleh. Maknanya kalau nak mandi ni macam mandi biasalah. Mandi wajibnya, mandi sunatnya, mandi biasanya. Mandi itu insya-Allah boleh mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Angkat hadas kecil, angkat hadas besar, mendatangkan kebaikan. Cumanya ada orang tanya, kalau mandi bunga macam mana? Mandi bunga tengok skop dia. Mandi sebagai spa terapi, ataupun memang ada unsur kepercayaan khurafat. Kalau ada khurafat, unsur-unsur khurafat, mandi ni insya-Allah cantik, melecun. Orang tak akan kalih mata tengok kita. Contohnya, dia tengok kita sekali tu, terus tak kalih dah. Nampak kita je. Nak interview, duduk tu tak nampak orang lain dah, kita je. Kalau ada unsur-unsur yang khurafat seperti itu, tak dibenarkan sama sekali. Tapi kalau mandi bunga itu memang tujuan dia, ialah siapa tak suka bunga, suka kepada warna yang cantik-cantik, itu boleh menaikkan seri dari sudut psikologinya, dari sudut terapinya, spa-nya, kan. Itu tidak ada masalah lah setakat itu. Nak mandi wangi-wangian, kita pakai wangi-wangian, kita akan segar. Orang pakai jubah, dia terus rasa macam Tok Syekh, walaupun dia bukan Tok Syekh, kan. Itu
penampilan saja. Ataupun bahasa hari ini dia panggil aura, nak menarik aura kan. Dia tidak ada unsur-unsur yang lain selain daripada itu kan. Itu tidak masalah lah. Tapi kalau ada unsur-unsur khurafat, kepercayaan itu dan ini tak boleh. Macam pernah berlaku juga sehingga hari ini pun masih berlaku. Cuma ramailah para masyayikh kita, tok guru kita sebut tak boleh kalau ada kematian kita mempercayai kenduri. Kita buat kenduri tu hari pertama tu, tujuan dia tak nak bagi mayat tu reput contohnya kan. Ataupun pada hari ketujuh mata dia tak nak dah reput, kita baca supaya tak reput pula bahagian lain. Ada kepercayaan itu. Kemudian pada hari berikutnya, hari yang ke-14, baca lagi, buat majlis kenduri kendara dan majlis-majlis bacaan sebagainya. Tujuannya tak nak bagi roh itu melilau datang rumah kita. Itu Jadi kalau semua itu, kalau ada seperti itu, dia panggil khurafat, tahyul mahyul, yang mesti jauhkan daripada cara fikir kita, pola pemikiran kita, yang mesti didasari apa yang ditunjukkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW. Itu para hadirin ya. Jadi banyaklah benda tahyul mahyul ni kita mesti sama sekali jauhkan. Apatah lagi kalau ianya ada kaitan dengan unsur-unsur sihir, syirik, santau, macam-macam. Termasuklah kita kena menjaga diri kita daripada menerima. Ada juga kan, nak terima daripada keturunan kita unsur-unsur yang dipanggil saka. Itu bahasa-bahasa ni memang sangat dimaklumi, sangat dimaklumi di kalangan orang-orang Melayu Muslim kita. Dia nak terima apa dia? Saka. Jangan terima. Jangan terima. Jadi kalau kita terima, bolehlah mana kita mewarisi dosa-dosa orang yang lalu. Sedangkan kalau tok nenek moyang kita dulu ada saka, dia guna puja ni ada khadam dia, kita doakan keampunan Allah kepada mereka. Jangan kita warisi. Iman tak dapat diwarisi. Jangan kita warisi dia. Sebutkan kita tak nak kepada unsur-unsur yang berbentuk saka. Macam mana kita nak tahu saka tak saka ni? Kalau ikut secara pengalaman orang-orang yang pernah mengalami situasi seperti itu, biasanya mereka ni akan mimpi. Kalau siapa ada pengalaman boleh share juga dengan kita Dia akan mimpi, contoh dia terima anak, dia terima kain, dia terima itu, dia terima ini. Jadi dalam mimpi itu tengok, kalau dia kuat imannya, dia tak nak, dia akan bagi tahu dia tak nak, dia tak mahu benda-benda yang begitu. Ataupun dia terima ilmu persilatan, ataupun diberikan barang, satu-satu barang untuk digunakan, dipakai, lalu dia pakai. Kalau dianya tak pernah belajar silat, tiba-tiba dia ambil contoh cincin, dia ambil cincin, pak dia pakai, terus boleh silat. Itu petanda dia mengambil, diistilahkan saka turun-temurun. Itu jangan sama sekali. Kalau kita tahu ada penggunaan khadam, ada penggunaan jin dan sebagainya, kita minta jauh, hasya wa tahasya. Jauhkan sama sekali, jauhkan diri kita dari unsur-unsur penggunaan seperti itu. Ini berlaku. Saya bukanlah pengamal perubatan, dan saya pun tak naklah melibatkan diri dalam perubatan. Tapi kita tahu serba sedikit apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita ini, maka kita minta sama sekali, menegur sama sekali untuk jauhkan diri daripada unsur-unsur yang kita sebutkan tadi. Tak clear so saya dah kuatkan volume para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada soalan boleh tanya soalan. Mungkin ada yang berkaitan tuan-tuan nak tanya, boleh tanyalah. Baik. Ada juga unsur-unsur khurafat yang membawa kepada sihir, syirik ini. Dia percaya, contohnya bila lahir anak, dia ambil tali pusat anak tu,
Lalu dia buatlah macam-macam. Ada yang ikat dengan pensil, ada ikat dengan buku. Kalau nak bagi anak tu cerdik menulis, pandai menulis, letaklah pensil. Kalau nak bagi anak tu cerdik matematik, letaklah buku matematik. Macam-macam tujuannya dengan anggapan, dengan kepercayaan bahawasanya anak tu nanti dia akan cerdik mengikut apa yang diikat pada tali pusat. Ini juga adalah khurafah. Jangan sama sekali kita buat khurafah. Jauhkan. Jadi anak ni cerdik tak cerdik berdasarkan apa? Berdasarkan bagaimana kita mengasuhnya. Anak ni berdasar kain putih, ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang menentukan sama ada nak bagi dia jadi ikut ajaran Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi yang kita naknya adalah mengajar anak kita ini berdasarkan ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Clear suara saya? Atikah Hamzah, saya nampak ni Atikah Hamzah. Bagi tahu tak dengar. Saya dah cuba tadi tengok yang lain dengar. Saya dah guna mikrofon Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia antara persoalan-persoalan besar yang masih lagi berlaku khurafah di kalangan masyarakat kita, yang kita kena sama-sama tangani dia agar dianya tak terjebak kepada kalangan kita. Baik, itu khurafah. Saya dah pun bawa tajuk-tajuk syirik, perkara-perkara yang boleh membawa syirik. Jadi apakah pendindingnya? Apakah pendinding untuk kita amalkan supaya kita tak terkesan dengan unsur-unsur jahat ataupun hasad manusia kepada kita? Yalah, orang duk ambil saka, orang duk ambil itu dan ambil ini tujuan dia untuk mempertahankan diri, kan? Sebab itu kita kata semoga Allah ampunkan dosa nenek moyang kita, kerana mereka dulu barangkali gurunya jauh, tok gurunya susah nak ditemui. Jadi mereka hidup dalam keadaan yang jahiliyah. Tapi hari ni tok guru rata-rata dalam handphone pun ada tok guru. Dekat TV pun ada tok guru, ada radio pun ada tok guru, keliling rumah kita pun ada tok guru. Guru-guru yang boleh menerangkan dan mengajarkan kita bagaimana Al-Quran dan juga As-Sunnah mengajar tentang tata cara mendinding diri kita ataupun memelihara kita daripada wabak, bencana dan hasad jin dan manusia. Antaranya kita bolehlah amalkan antara doa-doa. Kalau dalam buku ini, dalam buku ini para hadirin, doa poket ni, saya ada kongsikan doa yang boleh kita amalkan. Antaranya muka surat 12, muka surat 14. Kita baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Itu satu. Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah, la yadurru, tidak ada memberikan mudarat, ma'asmihi, dengan namanya, syai'un, sesuatu pun, fil ardi, yang berkaitan di bumi ataupun di langit. Kita minta jauh daripada mudarat bumi dan daripada yang berada di langit. Kemudian diikuti dengan a'udzu bikalimatillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Baik, dalam buku ni saya dah sematkan banyak doa-doa ni, termasuklah dalam buku poket ini doa-doa yang maksurat as-sughra, boleh diamalkan. Tuan-tuan boleh tengok, boleh dapatkan di pustaka-pustaka
ataupun di toko-toko buku, untuk kita dekatkan diri kita dengan amalan-amalan yang Allah jadikannya sebagai pendinding daripada bencana wabak, penyakit dan sebagainya. Baik, ada soalan daripada Atika Hamzah. Ustaz, perempuan sulung melahirkan anak sulung lelaki. Anaknya dituam dengan bukusan hitam. Apabila bunjut tuam di layar atas api, naik bau kemian. Apakah ada unsur-unsur apa-apa? Selepas itu, sekejap saya cek, saya tak nampak. Selepas itu mengalami gangguan seperti diganggu makhluk hitam dan ada kesan cakaran di badan. Bunjuk tuam dihadiahkan orang lama. Okey. Wallahu alam, saya tak pasti apa situasinya. Tapi kalau ada unsur-unsur pemberian, ya, pemberian sesuatu yang kita sangsi, ya, kita sangsi, maka tak payah kita terima. Tak perlu kita terima. Jadi kalau ada satu-satu benda lah, banyak yang saya dengar orang terima. Saya tak nak memberikan apa-apa tuduhan sebab saya tak tahu keadaannya bagaimana. Tapi kalau benda itu benda yang kita sangsi, kita menerima apa-apa. Sebab sihir ataupun unsur-unsur yang pemberian daripada warisan ni, kita kena baca dulu. Kalau kita sangsi benda tu lama, melibatkan keturunan dan sebagainya, kita baca, contohlah apa benda yang alat tu, contohlah ni contoh kita baca dia, baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tembus. Baca surah ayat kursi, surah Al-Baqarah pada ayat yang agung, iaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kalau sekiranya benda itu berikat, buka ikatan itu. Sama ada kita jumpa di belakang rumah ke, ataupun di hadapan rumah ke, ataupun di tempat-tempat yang kita nampak, tiba-tiba kita nampak benda tu, sedangkan rumah kita diganggu dan sebagainya. Buka ikatan itu dan baca 3 qul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita buat Kemudian baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Embus, kita buka ya. Kalau kita tak kenal benda tu apa, kita boleh buang di sungai, buang di sungai. Kalau dianya pemberian macam periuk, belanga ataupun apa orang kata apa tu, tumbuk tu, tempat tumbuk tu, kita bacalah. Sebab kita tak tahu dari mana kita dapat tu kan? Atau pemberian tu daripada berapa generasi ke generasi yang kita tak pasti. Jadi kita boleh gunakan insya-Allah ya. Kalau tengok tak ada gangguan tu, okey, insya-Allah lah tu. Maknanya kita dah doa minta perlindungan daripada Allah supaya hapuskan segala bentuk yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak baik daripada barangan-barangan yang kita terima. Sebab tu saya selalu pesan pada kawan-kawan yang pergi ke Lokin, beli barang-barang yang lama-lama ataupun
pokok-pokok yang diberikan orang, ataupun kita ambil pokok daripada kampung ke apa, sila berhati-hati. Sebab di pokok-pokok ni tempat mainan, kita pergi kacau tempat mainan anak jin, keluarga jin, dia orang bergayut situ, dia orang panjat situ, dia orang main buaian kat situ, ya. Cara mereka lah, macam mana bentuknya tu wallahu alam. Tapi kita mengganggu mereka, maka kita baca. Kalau kita bawa balik apa barang yang kita tak pasti, baca doa supaya Allah menjauhkan kita daripada segala bentuk bahaya, bala dan sebagainya, ya. Jadi insya-Allah sebagai satu amalan, jadi mudah-mudahannya ada kebaikan. Terima kasih di atas perkongsian daripada beberapa orang ya. Saya perasan di sini beberapa orang nama tadi. Jadi mudah-mudahannya perkongsian ini bermanfaat, ada kebaikannya biiznillah taala. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.